السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah pada malam ini Allah mentakdirkan kita untuk berhimpun di dalam rumahnya. Mudah-mudahan perhimpunan ini mendatangkan rahmat, redha, keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Pada malam ini saya nak berkongsi dengan ibu-ibu, ayah-ayah sekalian suatu lagi hadis yang sahih berkenaan perkara ghaib dan ajaib, iaitulah pada tajuk sesungguhnya dia berada di dalam syurga Firdaus yang lebih tinggi. Hadis ini telah disampaikan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Satu ketika Ummu Harithah, mak kepada Harithah, dia datang jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana anak dia Harithah itu telah gugur syahid di dalam perang Badar. Perang yang pertama sekali anak dia Harithah sudah syahid. Maka mak dia Ummu Harithah ni pun datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak dia Harithah itu syahid kerana apa? Terkena panah. Tapi tak tahu siapa yang memanah anak dia. Lalu Ummu Harithah dia kata, wahai Rasulullah, engkau tahu kedudukan Harithah dalam hati aku. Mak dia nak bagi tahu Harithah ni merupakan anak dia yang dicukup sayang. Dan Nabi maklum perkara itu. Sebab itu Ummu Harithah kata, wahai Rasulullah, engkau tahu macam mana kedudukan Harithah di dalam hati aku. Kalau dia di dalam syurga, aku takkan menangis pun, walaupun dia telah gugur syahid. Dan kalau tidak anak aku Harithah ini berada di dalam syurga, engkau akan tengok apa yang aku akan buat. Maknanya mak dia semacam tak boleh terima kalau anak dia yang dicukup sayang bila mati tak boleh masuk dalam syurga. Ni anak dia yang mati syahid dalam medan Badar ni. So ditanya kepada Nabi, macam mana kedudukan anak aku ni? Nabi dia tak ada kuasa nak tentukan siapa-siapa yang masuk dalam syurga. Kerana itu merupakan milik Allah, hak Allah. Ummu Harithah dia nak tanya kepada Nabi, anak aku ni macam mana yang mati syahid dalam medan Badar ni? Adakah dia masuk di dalam syurga? Atau sebaliknya, kalau dia masuk dalam syurga, aku redha, aku tak buat apa, aku tak menangis pun. Tapi kalau dia tak masuk dalam syurga, aku boleh jadi buat tak ketahuan hala, dia kata. Lalu Nabi SAW pun bersabda kepada Ummu Harithah, kau bersedih atas kematian anakmu. Adakah syurga itu hanya satu? Engkau sedih dan kau sangka syurga itu ada satu saja ke? Sesungguhnya syurga itu cukup banyak. Syurga itu cukup luas, cukup banyak. Dan sesungguhnya anak engkau Harithah ini berada di dalam syurga Firdaus yang lebih tinggi. Al-Firdausil A'la, yang paling tinggi. Hadis ini merupakan hadis yang sahih, riwayat daripada Al-Bukhari, dan juga diriwayatkan pada tempat-tempat yang lain.
Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Bila sebut pasal Al-Firdaus dari sudut bahasanya apa dia? Sudut bahasanya Firdaus bermakna taman. Tapi dia bukan ambil daripada bahasa Arab. Dia merupakan bahasa Rum yang diadaptasi di dalam bahasa Arab. Ibn Ishaq Az-Zajjaj, dia seorang pakar bahasa. Dia kata Firdaus itu merupakan sebutan bagi taman yang tertinggi sekali dan menghimpunkan semua keindahan, kecantikan, keelokan, keseronokan, semua ada di dalam Firdausil A'la ni. Daripada sebanyak taman-taman syurga yang ada, semua keseronokan dalam taman-taman syurga yang berbeza ini, semuanya berkumpul di dalam Firdausil A'la. Ada semua, komplit. Penjelasan daripada Az-Zajjaj ini, dia selari dengan hadis Nabi SAW yang dibacakan sebentar tadi. Kalau boleh diibaratkan, syurga ibarat satu negara yang sangat luas dengan taman-taman yang cukup banyak. Dia satu negara yang mempunyai taman yang cukup banyak di dalam dia. Semua taman-taman itu indah belaka. Dan setiap taman itu dia ada beza, keindahan dia, darjat dia, keseronokan dia, kemewahan dia ada berbeza mengikut darjat dan juga nilai dia. So antara taman-taman itu, Taman Firdaus merupakan puncak yang tertinggi sekali yang terletak di tengah-tengah syurga dan merupakan tempat yang paling indah berbanding dengan taman-taman yang lain. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Bukhari daripada Abu Hurairah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna fil jannah mi'ata darajah a'addaha Allahu lil mujahidin fi sabilillah ma baina ad-dar jannatain kama baina as-sama'i wal ard fa idza sa'altumullah fa'as'aluhu al-firdaus fa innahu awsatal jannah wa a'lal jannah fawqahu 'arsyur rahman wa minhu tafajjaru an-naharul jannah." Nabi kata sesungguhnya syurga itu tingkatan darjat dia ada 100 darjat. Kalau dalam dunia ni kita duk sebut antara 2 darjat tak, syurga ni ada 100 darjat, kata Nabi. Dan Allah sediakan kepada orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, orang yang mujahadah pada jalan agama Allah ni, Allah sediakan. Dalam 100 darjat tu, antara 2 darjat itu pun jarak dia antara langit dan bumi. Bumi pun kita tak pergi habis lagi, nak pergi ke langit kita tak tahu jarak dia berapa banyak. Tapi begitulah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara 2 darjat daripada 100 darjat itu, di antara 2 macam langit dan bumi. Maka jika kamu minta kepada Allah, kita ni doa nak syurga, minta kepada Allah, maka Nabi kata mintalah al-firdausil a'la, minta paling tinggi sekali. Jangan duk minta, ya Allah bagi aku masuk syurga sikit-sikit, duduk depan pintu syurga, sudahlah. Jangan duk minta kecil-kecil lagu tu. Kalau nak minta kepada Allah, minta paling tinggi sekali, iaitu apa? Al-Firdausil A'la. Ya Allah bagilah aku Firdausil A'la. Walaupun kita tahulah kita terang mana, tapi Nabi suruh minta Allah. Sesungguhnya kata baginda, Al-Firdausil A'la ni duduk di tengah-tengah syurga dan tempat yang paling tinggi. Atas daripada Firdausil A'la itu arasy Allah terus. Tak ada dah syurga yang paling tinggi. Atas daripada Firdausil A'la
terus sampai arasy Allah. Daripadanya mengalir sungai-sungai syurga. Keluar daripada Firdausil A'la ni sungai-sungai syurga. Kita boleh sebut sungai, tapi rupa dia, rasa dia, indah dia, kita tak boleh nak imagine dengan kepala kita. Banyak bahasa-bahasa dunia yang kita pakai kepada syurga. Contohnya cawan-cawan syurga, piala-pialanya, istana-istananya, bidadarinya, pohon-pohonnya, buah-buahnya, disebut namanya sama. Ada buah pisang, buah delima, nama saja sama, tapi rasa dia, rupa dia, Allah saja yang tahu. Menurut Ibn Hazm, hadis ini dia bagi tahu kepada kita bahawa arasy Allah tu adalah makhluk yang paling tinggi, kerana bawah dia ada syurga Firdaus. Arasy Allah tu makhluk paling tinggi dan terbesar, dan yang paling akhir sekali Allah ciptakan. Ada satu hadis daripada Wa'il bin Hujr. Seorang memuji Allah dalam solatnya. Satu orang dia puji Allah dalam semayang dia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad ibtadara 12 malakan fama nahnaha syai'un dunal 'arsy. Kalimah itu dikejar oleh 12 malaikat dan ia tidak ada yang menghentikannya melainkan arasy. Maknanya apa? Orang yang memuji Allah dalam solat tu, kalimah itu akan sampai di tempat yang paling tinggi, iaitulah arasy Allah. Jadi bila syurga Firdaus dikatakan berada di bawah arasy Allah, maka maknanya apa? Ia merupakan tempat yang kedua tertinggi yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. So posisi ketinggian syurga Firdaus itu menunjukkan hanya hamba-hamba yang terpilih, hamba-hamba yang dekat dengan Allah yang boleh menempatkan diri mereka di dalam syurga Firdaus itu. Siapa mereka yang boleh menempatkan diri di dalam syurga Firdaus? Yang pertama sekali, tidak lain dan tidak bukan, mereka adalah Rasul dan Nabi yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 124,000 orang. Kita tidak mengetahui semuanya. Sebahagian daripadanya wajib untuk kita tahu dan kita imani. Siapa lagi yang boleh duduk di dalam syurga Firdaus selepas Rasul dan juga Nabi? Mereka adalah para siddiqun yang benar-benar mengikuti jejak langkah Rasul dan Nabi. Mereka akan ditempatkan di dalam bilik-bilik yang eksklusif, disebut ghuraf. Ghurfah maknanya satu bilik, ghuraf bilik-bilik yang khas, yang eksklusif di atas syurga yang sangat tinggi. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim daripada Abu Sa'id Al-Khudri, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ahlal jannah yatara'ayuna ahlal ghuraf min fawqihim kama yatara'ayuna al-kawkab ad-durriya عابرة في الأفق من المشرق أو المغرب لتفضل ما بينهم. Maknanya sesungguhnya ahli syurga melihat ahli ghuraf itu atas mereka seperti mana melihat sinaran bintang di ufuk timur dan barat kerana kejauhan.
Hari ni kalau kita nak pergi tengok bintang, kita teropong pakai teleskop. Dah, ahli-ahli falak nak cerak bintang, nak cerak bulan, pakai teleskop tengok, pergi duduk di tempat yang tinggi, teropong. Begitulah bagaimana orang-orang ahli syurga ni nak tengok ahli ghuraf yang duduk di syurga Firdaus tu, macam mana hari ni kita pergi tengok bintang. Jauh. Beza darjat dia. Para sahabat tanya, wahai Rasulullah, adakah itu tempat para nabi yang orang lain tak boleh masuk selain para nabi ni? Sahabat tanya, teringin nak duduk dengan Nabi dan Rasul ni. Jadi tanyalah kepada baginda, adakah tempat itu merupakan tempat Rasul dan Nabi, orang lain tak boleh masuk ke? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bala wallazi nafsi biyadihi rijalun amanu billahi wa saddaqul mursalin. Mereka dah boleh, demi jiwa aku yang berada pada tangan Allah. Maknanya Nabi bersumpah, memang boleh. Iaitu siapa? Orang-orang yang beriman dan membenarkan Rasul-Rasul. Makna membenarkan Rasul-Rasul apa? Maknanya ikut sungguh-sungguh apa yang disampaikan oleh para Rasul. Mereka lah orang yang membenarkan Rasul. Tapi kalau Nabi sebut pun mereka ragu-ragu. Nabi buat ada yang tak ikut. Yang boleh buat lah, yang tak boleh buat jangan buat. Nabi buat, kita tak boleh buat, ada tak? Ada. Nabi kahwin ramai lebih daripada 4, kita boleh buat tak? Tak boleh. Yang boleh ikut lah. Maka mereka lah orang yang membenarkan Rasul, mengikuti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutamanya sebab kita ni umat Nabi. Dan menurut Al-Hafiz Ibn Rajab, makna beriman dan membenarkan kata-kata Rasul adalah mengikuti, betul-betul mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama ada pada percakapan dia, atau perbuatan dia, atau keadaan hati dia, semuanya mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka lah yang disebut sebagai siddiqun, orang-orang yang membenarkan para nabi. Dan mereka lah orang yang menempatkan posisi diri mereka di dalam syurga nanti bersama-sama dengan para nabi. Mereka bukan taraf Nabi, tapi boleh berada di Firdausil A'la, berjiran dengan para Nabi. Dan selain itu, tempat ini juga disediakan buat para syuhada, orang yang mati dalam berjihad, mempertahankan agama Allah Subhanahu wa ta'ala, membela agama Allah, mati dia dalam keadaan itu. Dan hadis ini yang kita bacakan pada awal tadi, siapa? Antaranya Harisah, mati di dalam perang Badar. Maka Nabi kata apa? Dia akan berada di Firdausil A'la, orang-orang yang mati syahid. Di dalam Firdausil A'la ini, tuan-tuan, perempuan, penghuni dia bukan duduk satu level. Penghuni dia ada banyak level lagi. Sudahlah syurga tu banyak darjat dia, 100 darjat. Dalam syurga Firdaus tu sendiri ada lagi darjat dia, bertingkat-tingkat. Dan tingkat yang paling tinggi daripada segala tingkat yang ada di syurga Firdaus itu namanya apa? Siapa boleh jawab? Saya belanja dinner malam ni. Namanya kita dah sebut hari-hari ni, tuan-tuan, Al-Wasilah. Perasan tak perasan kita sebut nama tu? Dan Al-Wasilah itu adalah peruntukan khas yang diberikan hanya kepada seorang sahaja.
daripada hamba Allah, iaitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Nabi ajar doa lepas azan. Apa dia doa lepas azan? Ingat balik dalam hadis Nabi sebut, "Tsumma salullah liyal wasilah fa innaha manzilatun fil jannah la tanbaghi illa li'abdin min ibadillah wa arju an akuna ana huwa faman sa'ala liyal wasilah halat lahu syafa'ah." Nabi bagi tahu apa? Tolong minta yang namanya al-wasilah itu buat aku, Nabi kata. Tolong minta ke Allah supaya aku ditempatkan di dalam al-wasilah. Sesungguhnya ia adalah sebuah tempat, Nabi kata, sesungguhnya dia adalah manzilah, satu tempat di syurga yang hanya diperuntukkan bagi seorang sahaja hamba Allah daripada hamba-hambanya, dan aku mengharapkan akulah yang seorang tu. Siapa yang minta wasilah untuk aku, maka aku akan bagi dia syafaat, Nabi kata. Kita pun doa, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammati wassalatil qa'imah ati Muhammadinil wasilah wal fadilah. Kita duk sebut tu. Ati, berikanlah Muhammadin, kepada Nabi Muhammad, al-wasilah ni, tempat yang paling tinggi di dalam syurga yang paling tinggi. Al-wasilah itu bagilah kepada Nabi kami Nabi Muhammad al-wasilah wal fadilah, dan kelebihan-kelebihan, wa darajatan 'aliyah, dan darjat yang tertinggi. Kita doa tu. Kenapa kita doa? Sebab Nabi suruh kita doa. Nabi nak al-wasilah itu. Siapa yang berdoa, Nabi jamin kepada dia, Nabi akan bagi syafaat. Sebab itu bila kita dengar azan, berhenti semua. Kita nak dapat syafaat Nabi ni, kita jawab azan itu. Dan selepas kita jawab azan itu, kita baca doa yang sudah kita maklumi itu. Jangan tinggal doa tu. Ada setengah orang bila dah habis azan, dia pun jawab azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, dia sengak begitu ya. Ataupun dia sambung balik tengok drama ke apa. Rugi dah. Rugi. Sebab di dalam doa selepas daripada azan itulah, bila kita doa buat Nabi Muhammad untuk mendapatkan al-wasilah, Nabi jamin akan bagi syafaat kepada dia. Nak syafaat Nabi tak? Tolong jangan tinggal doa selepas daripada azan. Satu orang sahabat Nabi SAW, nama dia Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Dia satu hari di tengah layan Nabi SAW, dia memberikan khidmat dia kepada Nabi SAW. Dia pergi ambil air, bawa kepada baginda untuk berwuduk. Setiap kali nak semayang, dia tukang angkut air, nak curah atas Nabi supaya Nabi boleh berwuduk dan semayang. Itu khidmat dia berikan. Siapa dia? Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Dan selain daripada itu, kalau Nabi nak apa-apa, dia cuba tunaikan. So untuk balas kebaikan kepada sahabat dia ini, Rabi'ah bin Ka'ab ni, dia pun bersabda kepada Rabi'ah. Dia kata, wahai Rabi'ah, ada tak nak minta something kepada aku? Nak minta sesuatu tak kepada aku? Rabi'ah kata, aku tak mau minta benda lain, aku nak minta satu je. Aku nak duduk dengan Tuan, dengan Rasulullah dalam syurga sama-sama. Tu je aku nak minta. Oh, dan permintaan sahabat ni begitu. Kalau orang tanya kita, nak minta apa? Aku nak sponsor. Dan nak minta apa? Bagi banglo 3 tingkat cukup lah. Ini Nabi tanya sahabat, kamu nak apa wahai Rabi'ah? Mintalah something kepada aku. Kalau boleh aku tunaikan, aku tunaikan.
Rabi'ah kata, tak ada lain aku nak minta. Satu je permintaan itu, iaitu apa? Aku nak duduk berjiran dengan kamu, wahai Rasulullah, di syurga. Nabi tanya, ada nak minta lain lagi ke? No, Rabi'ah kata, tak mau dah benda lain. Satu je harapan aku, yang tu. Dia firm dengan permintaan dia tu. Dia memang teringin sungguh duduk berjiran dengan Nabi SAW dalam syurga. Bukan atas dunia saja nak duduk dekat dengan Nabi, bagi khidmat dengan Nabi, sampai ke syurga pun nak duduk dekat dengan Nabi SAW. Ini Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Lalu Nabi kata, fa'inni ala nafsika bi kathratis sujud. Maka wahai Rabi'ah, kalau hendak duduk berjiran dengan aku dalam syurga, maka bantulah aku dengan memperbanyakkan sujud. Hadis ni, dia bukan saja buka jalan kepada Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, dia juga buka jalan. Hadis ini dia buka jalan kepada kita supaya kita ni boleh jadi jiran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam syurga Firdaus. Iaitu apa? Caranya dengan memperbanyakkan solat sunat. Nabi kata bikathratis sujud, dengan memperbanyakkan sujud. Nak tambah banyak sujud solat fardu tak boleh dah. Banyak tu ya juga. Yang boleh tambah apa? Semayang sunat tu bagi banyak. Semayang sunat bagi banyak. Nak jadi jiran Nabi ni, Nabi kata bikathratis sujud, kena banyak kali sujud. Maknanya buat banyak-banyak semayang sunat. Semakin banyak rakaat solat sunat yang kita buat, maka semakin besarlah peluang kita, kesempatan kita untuk menempatkan diri kita di dalam syurga Firdaus, bahkan duduk berjiran dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan syurga Firdaus juga, dia terbuka kepada orang yang menjaga akhlak dia, yang dia menjaga peribadi dia dalam pergaulan bersama orang lain. Siapa kata ni? Nabi SAW kata, ana za'imun bi baiti fi rabadil jannah liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqa wa bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhiba wa in kana mazihan wa bi baitin fi a'lal jannah liman hassanal khuluqah. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, aku jamin sebuah rumah di bawah syurga bagi orang yang meninggalkan pertengkaran walaupun dia benar. Nampak nak berlaku bertengkar ni, tak kira lah sama-sama kawan, sama-sama office mate, nak berlaku pertengkaran dalam rumah tangga suami isteri, nak berlaku pertengkaran berebut harta anak beranak, adik-beradik, nak berlaku pertengkaran, tapi kita ni boleh tarik diri. Kita kata tak apa, angkat handbrake, perap, nak buat apa silakan, aku tak mau bergaduh dengan hang. Orang yang jenis macam ni, Nabi jamin dia satu rumah di dalam syurga. Walaupun dia betul, dia boleh tarik handbrake. Kerana apa? Aku tak mau bertengkar. Nabi jamin kepada dia sebuah rumah di dalam syurga. Dan sebuah rumah di tengah syurga bagi orang yang meninggalkan dusta walaupun dalam bergurau. Di tengah syurga tu diberikan satu rumah kepada orang yang boleh tutup mulut dia ni, tak bergurau benda yang bohong. Kadang-kadang kita nak bergurau dengan orang ni, ya, ada orang dia bohong orang lain. Kerana apa? Nak bergurau. Tapi Nabi kata stop. Kalau bergurau pun tak payah duk pakai benda-benda bohong. Nak bergurau boleh guna benda-benda yang benar. Nabi pun bergurau. Nabi bukan muka ketat kesanjang masa no. Nabi adalah muka ceria dan banyak bergurau dengan para sahabat.
Tapi gurauan-gurauan Nabi ni semuanya mengandungi benar, benda yang benar, betul. Ada seorang makcik tua, ada sebahagian dia kata itu adalah makcik Nabi Safiyah, ataupun ada satu orang tua yang lain mai kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, boleh tak aku masuk dalam syurga nanti?" Nabi kata, "Makcik, dalam syurga orang tua tak masuk, makcik." Kawan tu sedih. Aku dah tua, tak boleh masuk syurga. Nabi senyum tengok muka makcik tu. Nabi kata, "Wahai makcik, nanti bila makcik masuk dalam syurga, muka makcik akan jadi 30-an." Gurau. Tapi gurau betul tak? Betul. Orang tua tak ada dalam syurga. Masuk syurga, muka semua jadi macam darah. Tu gurauan Nabi. Tapi benda yang benar. Ada pula yang bergurau, kadang panas jugalah. Dia gunakan ayat Quran untuk bergurau. Dia semacam perli. Dia semacam meletakkan ayat Quran tu pada tingkatan yang rendah. Benda macam ni, Allahu Akbar. Ada satu orang, tuan-tuan jangan duk ulang benda ni. Saya sebut ni sebagai satu contoh aja. Ada orang dia tanya saya, "Entah tak dalam Quran tu ada cerita pasal wudu?" Pasal wudu? Kita kata, "Tang mana pula? Kita duk biasa duduk Kelantan 2 tahun mengajilah Quran apa semua, tak benar kata Quran tu ajak pasal wudu." Lalu dia kata, "Iyyaka na'budu." Kita pun marah, kerang. Tak boleh pakai ayat-ayat Quran nak buat gurauan tu. No. Itu biadab nama dia. So, gurauan yang biadab ni jangan kita buat. Nabi kata, akan diberikan satu rumah di tengah syurga bagi orang yang meninggalkan dusta walaupun dalam gurauan dia. So nak bergurau, pastikan benda yang bukan bohong, benda yang bukan memperlekehkan apa-apa. Dan sebuah rumah di syurga yang tertinggi, maknanya apa? Syurga Firdaus. Satu rumah pada syurga yang tertinggi bagi orang-orang yang berakhlak mulia. Perangai dia bagus. Orang respect perangai dia. Dia jaga sungguh peribadi dia, dalam pertuturan dia, dalam perbuatan dia, dalam hati dia. Dia jaga sungguh. Maka Nabi jamin apa? Satu rumah di dalam syurga yang tertinggi, iaitulah di dalam syurga Firdaus. Dan akhlak mulia itu dapat dilihat dalam banyak bentuk. Salah satu dia, akhlak mulia ni apa dia? Kita bantu orang yang sedang dalam susah, anak yatim, ibu tunggai, bapa tinggal, macam-macam lah orang-orang yang susah ni, kehilangan tempat bergantung, ataupun yang menerima musibah ni. Nak mai bulan 11, bulan 12 ni dia duk kalut dah ni, time-time nak banjir ni, semua duk pakai standby nak tolong orang yang sedang menghadapi bencana. Kalau dekat JKM berapa ramai setiap hari orang pergi dengan kes-kes baru, semua memerlukan bantuan. Maka itu salah satulah yang paling penting, jaga akhlak kita, akhlak yang mulia, akhlak yang mengikuti sebagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tawaduknya, suka membantunya, melayani orang, sabar, buat kerja rumah, bantu isteri. Itu semua akhlak mulia, tuan-tuan. Nabi buat kerja dapur. Jangan ingat Nabi dalam sibuk-sibuk dia berdakwah, berperang, Nabi balik duk rehat kat rumah. No. Nabi tolong kerja dapur. Satu hari Aisyah kata, bapa aku hantar mai paha kambing. Paha kambing ni part yang menjadi favourite Nabi SAW. Abu Bakar mai hantar paha kambing. Aku pegang kambing tu, Nabi potong daging dia. Maknanya apa? Nabi tolong raja dapur. Dah akhlak dengan isteri kita. Itu akhlak Nabi.
Jangan duduk seronok, duduk kat sofa kat rumah aja. Pergi tolong dekat dapur. Jadi akhlak dengan siapa saja, dengan orang yang mungkin kita rasa dalam taraf sosial dia rendah, kan? Tukang sapu, cleaner, pak guide, tukang kutip sampah depan rumah kita, jangan kita pandang hina. Berakhlak baik dengan mereka, bertutur dengan cara baik, bersikap dengan sikap yang baik. Jangan pandang diri kita tinggi daripada mereka. Mana tahu di sisi Allah mereka lah yang lebih tinggi daripada kita. Takut masuk dalam syurga, tengok dia boleh duduk di syurga Firdausil A'la, kita pula duduk tengok tang bawah, tengok Allah jauhnya jarak. Takut itu. Kerana apa? Dia dinilai penghuni syurga Firdausil A'la yang diberikan satu rumah di dalam syurga Firdaus itu adalah orang yang perangai dan akhlak dia elok. Dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari daripada Sahlu bin Sa'ad As-Sa'idi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yatim fil jannah hakadha. Aku dan anak yatim ni seperti ini di dalam syurga, dekat. Maka kita layan anak-anak syurga ini, anak-anak yatim, mudah-mudahan kita juga disambut untuk masuk di dalam syurga nanti kelak, insya-Allah. Hadza wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.